Baik, kita mulakan Suratul Qasas, mulai ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastakbara, dan telah sombong ia. Huwa, dia, wa junuduhu, dan tentera-tenteranya, fil ardi, di bumi, bi ghairi, dengan tanpa, hakin, hak, dengan tanpa hak. Wa zannu, dan telah menyangka mereka, annahum, bahawasanya mereka, ilaina, kepada kami, la yurja'un, tidak mereka dikembalikan. Ayat 40. Fa'akhaznahu, maka telah kami seksa akannya. Maka telah kami seksa akannya. Wa junuduhu, dan tentera-tenteranya. Fanabaznahum, maka telah kami lemparkan akan mereka. Maka telah kami lemparkan akan mereka fil yammi, dalam laut. Fanzur, maka lihatlah oleh engkau, kaifa, bagaimana, kana, adalah ia, akibatu, kesudahan, az-zalimin, orang-orang yang zalim. Baik, saya masuk mula ayat 39. Cerita ini berkaitan dengan kesombongan Fir'aun dan pembesar-pembesarnya terhadap Musa dan Nabi, yang bersama dia dengan Musa alaihissalam. Yaitu Nabi siapa? Harun. Wastakbara, ayat ini menerangkan dan telah sombong ia. Ia ni mana Fir'aun. Wa, dia, wa junuduhu, dan tentera-tenteranya, fil ardi, di bumi, bi ghairi hak, dengan tanpa hak, tanpa kebenaran. Artinya kekuatan Fir'aun, kerana ada tentera-tenteranya yang ramai, yang kuat, yang menurut apa saja perintah, sanggup menggempur siapa saja. Jadi megah, sombong atau angkuh dia di bumi dengan tanpa hak, tanpa kebenaran, bukan betul, itu bahasanya. Wa zannu annahum ilaina la yurja'un, dan telah menyangka mereka bahawasanya mereka kepada kami la yurja'un, tidak mereka dikembalikan. Atau kita bahasakan biasa, ingat mereka tak balik kepada kami, kata Allah. Ingat mereka boleh hidup untuk selama-lamanya, mereka tak balik kepada kami. Itulah perhitungan yang
silap. Fahaznahu, maka telah kami seksa akannya wa junudahu, dan tentera-tenteranya. Fanabaznahum fil yam, maka telah kami lemparkan akan mereka dalam laut. Jadi Allah membuka lautan tadi untuk Bani Israel lalu, bukan untuk Firaun dan tentera-tenteranya. Jadi mereka mengejar daripada belakang dan masuk perangkap Allah Ta'ala. Laut yang dibuka tadi sebenarnya bukan untuknya, bukan untuk mereka, tapi sebagai perangkap buat mereka. Sampai mereka di lautan, masuk ke tengah lautan, Allah tangkupkan semula atau pautkan semula air tadi. Apa jadi? Mereka tenggelam, mati kesemuanya dalam himpitan lautan tadi. Ingat boleh selamat, ingat boleh berenang, dihempap oleh air yang begitu berat. Sebab kalau kita makin ke bawah, himpitan air tu makin kuat. Jadi tak mungkin kita terdaya untuk meloncat ke atas, tak dapat. Sebab ini dasar laut. Jadi air ni sudah berat, meninggi. Bila dipautkan, air itu cukup berat. Macam mana terdaya nak naik ke atas? Maka kelemasan, mati. Jadi Firaun dan tenteranya mati semua. Siapa yang mengejar Musa dan kaumnya, semua dibenamkan dalam lautan. Fanzur, maka lihatlah oleh engkau, kaifa kana akibatu zalimin, bagaimana adalah ia kesudahan orang-orang yang zalim. Jadi apa jadi dengan mereka? Itulah mana kesudahan orang-orang yang zalim seperti Firaun dan juga pembesar-pembesarnya. Akhirnya Allah benamkan dalam lautan. Baik, kita sambung lagi. Ayat yang selanjutnya, ayat 41, waja'alnahum, dan telah kami jadikan akan mereka. Dan telah kami jadikan akan mereka a'imah, ketua-ketua. Yada'una, mereka menyeru. Ilan nar, kepada neraka. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, la yunsurun, tidak mereka ditolong. Ayat 42, wa atba'nahum, dan telah kami ikutkan akan mereka. Dan telah kami ikutkan akan mereka. Pada hazihi dunya, dunia ini, laknatan, laknat. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, mereka minal makbuhin, daripada orang-orang yang
dihinakan. Bracket dijauhkan. Atau qabih, daripada perkataan qabih, ia diburukkan, macam tu, diburukkan. Ya, apun boleh. Ini daripada perkataan qabih. Baik, saya semula. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Dan telah kami jadikan akan mereka, Allah jadikan mereka di dunia, yaitu Fir'aun dan juga pembesar-pembesarnya, jadi a'immah, jadi ketua-ketua, pemimpin-pemimpin di bumi Mesir. Yad'una ilan nar. Mereka menyeru kepada neraka, mengajak manusia ya untuk mempersekutukan Allah dan sampai mengibadati diri Fir'aun. Dan Fir'aun sendiri sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, la yunsarun, tidak mereka ditolong. Tak ada siapa yang boleh tolong ya Fir'aun dan orang-orangnya. Wattaba'nahu fi hazid dunya la'natan, dan telah kami ikutkan akan mereka, atau bahasa lain pun boleh, telah kami iringkan akan mereka pada dunia ini laknatan, laknat. Maknanya sentiasalah mengiringi laknat daripada manusia ini terhadap Fir'aun dan juga pembesar-pembesarnya. Selama orang membaca Quran, selama itulah laknat buat Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Ya, mengiringi laknat itu berterusanlah, kiranya bahasa dia berterusan. Wa yaumal qiyamah, ya, berterusan sampailah hari kiamat. Ya, dia punya ya hatta yaumal qiyamah, macam itulah, sehingga hari kiamat. Ya, samalah yang lain. Ya, contohnya Abu Lahab. Selama ada orang membaca surah Al-Lahab atau Tabat Yada tu, pasti ya ayat itu melaknat untuk Abu Lahab dan istrinya, sehinggalah hari kiamat, selagi ada orang membaca. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat pula, hum, mereka, minal makbuhin, daripada orang-orang yang ya dikeji, dihuduhkan, ya, daripada perkataan qabih. Ya. Atau ditafsirkan sebagai katanya muba'adin, orang-orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah. Ya. Maknanya pada hari kiamat keji sungguh mereka, hina betul mereka. Ya. Macam itulah Allah ya kutuk Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, supaya manusia mengambil iktibar atau pembelajaran daripada hal ini. Kalau jadi ketua, jadi pemimpin, supaya jangan istakbaro, supaya jangan sombong. Ya. Lagi walakot, dan demi sesungguhnya, ataina, telah kami berikan Musa akan Musa, Al-Kitaba akan kitab, min ba'dima, min daripada, ba'dima sesudah sahaja, ahlakna telah kami binasakan, telah kami binasakan
Al-Qurun telah kami binasakan. Al-Qurun, ya umat-umat. Al-ula yang dahulu. Basair beberapa keterangan. Linnas bagi manusia. Wahudan dan petunjuk. Warahmatan dan rahmat. La'allahum, mudah-mudahan mereka, yazakkarun, mereka ambil ingatan. Walaqad ataina Musal kitab, dan demi sungguhnya telah kami berikan akan Musa akan kitab. Kitab di sini ialah kitab Taurat. Mim ba'di ma ahlaknal qurunal awula, daripada sesudah sahaja telah kami binasakan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu Allah sudah binasakan kaum Nuh yang kufur, kaum Ad, kaum Samud dan selain mereka. Kemudian Musa Allah berikan kitab, yaitu kitab Taurat. Basairan nas, beberapa keterangan bagi manusia. Maknanya Quran ini, apa kitab yang Allah berikan kepada Musa, menjadi cahaya buat manusia. Itu dikatakan keterangan-keterangan bagi manusia, supaya manusia celik. Basair daripada basirah. Basirah ini mana penglihatan, pemandangan. Jadi dengan kitab itu supaya manusia celik, dapat faham arti keesaan Allah Ta'ala. Dan juga kitab itu menjadi hudan, petunjuk daripada kesesatan, dan menjadi rahmatan, menjadi rahmat kepada orang yang beriman dengannya. La'allahum yatazakkarun, mudah-mudahan mereka ambil ingatan. Baik, sama lagi ayat yang seterusnya, ayat 44-nya. Wa ma kunta, dan tiada adalah engkau. Wa ma kunta, dan tiada adalah engkau. Bijanibil gharbi, di pinggir sebelah barat. Di pinggir sebelah barat. Gharbiyun, di pinggir sebelah barat. Di waktu qadaina, telah kami serahkan ila Musa, kepada Musa, al-amra, akan urusan. Wa ma kunta, dan tiada adalah engkau, minas syahidin, daripada orang-orang yang menyaksikan. Saya mak semula. Wa ma kunta, dan tiada adalah engkau ni balik kepada Nabi lah. Maknanya Allah yang memberitahu kepada Nabi. Dan tiada adalah engkau ya Muhammad. Bijanibil gharbi,
ya, di pinggir sebelah barat. Ya. Sebab ya, kedudukan Gunung Tur tu, ya, kedudukan Bukit Tur yang Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Ta'ala, kedudukannya pada masa itu ialah di sebelah barat. Jadi engkau yang Muhammad masa itu tidak berada di sebelah barat, ya, iaitu Gunung Tur tu. Ya. Ketika Nabi Musa boleh berkata-kata dengan Allah. Iz qadaina, di waktu telah kami serahkan ila Musa al-amra, kami telah serahkan kepada Musa akan urusan. Urusan ini ialah ya, risalah untuk menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Wa ma kunta minasyahidin, dan tiada adalah engkau daripada orang-orang yang menyaksikan ketika itu. Ya, Nabi belum hidup lagi masa itu. Nabi tak ada lagi masa itu. Ya. Sebab itu Allah nak bagi tahu kepada Nabi, nak ingatkan kepada Nabi. Baik, sama lagi ayat 45, walakinna, dan akan tetapi kami, ansya'na, telah kami wujudkan, kurunan, umat-umat. Fatawala, maka telah berkepanjangan ia. Alaihim, atas mereka, al-umur, oleh masa. Wama, dan tiada, kunta, adalah engkau, sawian, nanti ya. Ya, sawian, yang tinggal. Fi, pada, ahli Madian, penduduk Madian. Tatlu, engkau bacakan, alaihim, atas mereka, ayatina, akan ayat-ayat kami. Walakinna, dan akan tetapi, kami, ada alif tu ya. Kunna, na ada alif tu. Dan akan tetapi kami, kunna adalah kami, mursilin, yang mengutus. Baik, simak semula. Walakinna, dan akan tetapi kami, ansya'na kurunan, telah kami wujudkan akan umat-umat. Ya, sesudah, ya, umat-umat daripada sesudah Nabi Musa. Ya. Allah wujudkan umat-umat. Fatawala alaihimul umur, maka telah berkepanjanganlah
ia atas mereka oleh masa. Apa maksudnya macam tu? Mana sudah ia berlalu masa yang panjang. Daripada satu nabi ke satu nabi, berlalu masa yang begitu panjang. Wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyan. Dan tiada adalah engkau yang tinggal pada penduduk Madian. Wahai Muhammad, ya, engkau tidak tinggal atau bermukim di Madian. Madian nama tempat. Tatlu alaihim ayatina. Engkau bacakan atas mereka ayat kami. Engkau tak ada berada di situ dan kau tidak bacakan. Walakinna kunna mursilin. Dan akan tetapi kami adalah kami yang mengutus. Ya Allah lah yang mengutus. Yang mengutuskan rasul-rasul. Termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diutus. Ya. Sambung ayat yang ke-45. 45-46. Wa ma kunta, dan tiada adalah engkau bijanibit Tur, di pinggir gunung Tur. Di pinggir gunung Tur. Di waktu nadaina, telah kami seru. Walakin, dan tetapi, rahmatan, rahmat, mir rabbika, daripada Tuhan engkau. La'allahum, mudah-mudahan mereka, yatazakkarun, mereka ambil ingatan. Biasa mas mula. Wa ma kunta bijanibit Tur, dan tiada adalah engkau ni Nabi, wahai Muhammad, ya, tidaklah engkau bijanibit Tur, di pinggir gunung Tursina. Engkau tidak berada di gunung Tursina. Di iznadaina, di waktu telah menyeru kami. Kami menyeru Musa, ya, untuk mengambil kitab Taurat dengan kuat, untuk berpegang dengan kitab Taurat dengan kuat. Ketika itu Nabi Muhammad tidak ada, ya, berada di situ. Ya. Walakin, dan tetapi, mana tetapi, Allah utuskan engkau ya Muhammad. Ini maksudnya Allah utuskan Nabi, ya, sebagai rahmatan min rabbika, ya, sebagai rahmat daripada Tuhan engkau. Litunzira qauman, supaya engkau beri ancam akan kaum, ma'atahum, tiada telah datang ia kepada mereka. Ini tadi tulis ke tadi, ya. Saya ulang balik. Apa yang atahum, telah datang ia kepada mereka. Min nazir, daripada seorang pemberi ancam. Min nazir, daripada seorang pemberi ancam. Min qablika, daripada sebelum engkau. Baru la'allahum, mudah-mudahan mereka, yatazakkarun, mereka ambil ingatan. Ya. Saya ulang daripada walakin, ya. Walakin rahmatan min rabbika,
Dan tetapi, maksud tetapi di sini, ya, tetapi ini maksudnya ialah Allah utus Nabi untuk jadi rahmat, sebagai rahmat daripada Tuhan engkau. Litunzira qauman, supaya engkau beri ancam akan kaum. Ma atahum, tiada telah datang ia kepada mereka min nazir, daripada seorang pemberi ancam min qablika, daripada sebelum engkau. Ya, engkau ni engkau Nabi. Maknanya Allah utuskan Nabi adalah rahmat Allah, rahmat daripada Allah, untuk Nabi memberi ancaman atau peringatan kepada kaum yang tidak didatangi, ya, Nabi-Nabi atau Rasul-Rasul sebelumnya. Ya, sebab Nabi yang terakhir Allah turunkan kepada Bani Israel ialah Nabi Isa alaihissalam. Lepas Nabi Isa tak ada, ya, zaman itu dikatakan zaman fitratun. Zaman fitratun, zaman kekosongan. Kekosongan, tidak ada nabi-nabi. Jadi di antara mereka ada yang berpegang kepada aliran-aliran yang dibawa oleh moyang-moyang mereka. Ya. Dan di antara mereka dia sudah sesat barat. Ya, dah tak nampak lagi jalan keluar. Ya, sesat, ya, dalam akidah, dalam kepercayaan, dalam ibadat. Ya. Dan mereka menyembah berhala. Jadi zaman kekosongan ini sampai kepada Nabi SAW, mereka ini, ya, tidak mendapat pelajaran daripada rasul-rasul sebelumnya. Ya, sebab zaman itu zaman kekosongan. Sebab itu Nabi SAW, ya, kalau, ya, dikatakan setelah lahir Nabi, ya, dan Nabi jadi Rasul, masa itu tidak dikatakan zaman fitratun, ya, zaman kekosongan. Jadi zaman kekosongan ni yang mereka tidak ada panduan, ya, dan mereka dianggap sebagai manusia-manusia yang tidak bersalah. Sebab tak ada siapa nak bagi panduan. Jadi sebab ibu bapa Nabi, kalau nak diikutkan ibu bapa Nabi, dia meninggal, ya, dia tak jumpa yang Nabi jadi Rasul. Dan ibu bapa Nabi juga tergolong, ya, orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Ya. Jadi, ya, bagaimana ibu bapa Nabi? Ada yang mentafsirkan bahawa, ya, ibu bapa Nabi zaman fitratun, zaman kekosongan. Kekosongan, tak ada Nabi, tak dikira dosa. Mana Allah tidak angkat sebagai dosa sebab tak ada siapa nak pimpin. Jahil yang tidak ada siapa pimpin, jadi tidak dianggap sebagai dosa. Jadi, ya, berkemungkinan ibu bapa Nabi juga adalah orang yang, ya, dimasukkan dalam syurga. Kerana apa? Zaman itu tidak ada pimpinan. Ya. Tapi setelah Nabi jadi Rasul, umur 40 tahun, contohnya Nabi dah jadi Rasul, dah terang-terang jadi Rasul, masa tu, kalau menolak kerasulan Nabi, dia dah dikira sebagai, ya, orang musyrik matinya. Kalau dia menolak. Kafirin ataupun musyrikin. Sama ada mati di keadaan kafir atau mati dalam keadaan musyrik, yaitu mempersekutukan Allah. Ya. Ini setelah Nabi jadi Rasul. Ya. Sebab itu sebelumnya, ya, itu Allah tidak kira kalau tidak ada Rasul atau Nabi yang memberitahu. Sebab jarak daripada Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW, jaraknya 500 tahun. 500 tahun ni, dia berapa generasi? Kalau umur seseorang itu boleh mencapai 100 tahun, ini 500 tahun. Berapa generasi? Ya, dan tak ada siapa nak pimpin. Jadi zaman kekosongan ini, ia tidak dianggap dosa oleh Allah. Walaupun dia menyembah berhala. Sebab dia bagi dia betul. Sebab tak ada yang menegur. Dia tak ada yang bagi tahu. Itu ceritanya.
Sebab itu katakan juga bahawa mak bapak Nabi tadi termasuk zaman kekosongan. Tak ada Rasul. Jadi dia mati zaman tak ada Rasul. Jadi masa itu tidak dianggap mak bapak Nabi ini sebagai orang yang berdosa. Ya. Itu ada pahaman macam itulah. Bolehlah diterima. Ya. Sebab umat-umat yang Allah binasakan kebanyakannya setelah Rasul datang. Bila Rasul datang tidak diterima ajaran Rasul itu, umat itu akan dibinasakan dan matinya dalam keadaan kafir di sisi Allah. Ya. La'allahum yatazakkarun. La'allahum yatazakkarun. Mudah-mudahan mereka ambil ingatan. Ya. Jadi bila datang Rasul, maka Rasul itulah yang memberi peringatan kepada kaum yang tak pernah didatangi oleh siapa-siapa Nabi dan Rasul. Jadi kedatangan Rasul ini supaya diambil ingatan. Bahawa umat-umat dulu Allah binasakan sebab mereka kufur kepada Rasul-Rasul mereka. Apa azab kepada kaum Quraisy yang menentang Nabi, yang memusuhi Nabi? Itulah peperangan Badar. Itulah azab buat kaum Quraisy. Sehingga mereka tidak punya kerajaan lagi. Dulu kerajaan mereka di Mekah. Setelah perang Badar tadi, mereka kalah. Maka habis kekuasaan mereka. Itulah azab buat mereka. Allah turunkan azab buat mereka. Padahal umat Islam tak ramai masa itu yang berperang kepada mereka, yang memerangi mereka. Tak ramai. Hanya 330 orang sahaja. Sedangkan mereka, tentera mereka 1000. Tapi dapat mengalahkan mereka biiznillah, dengan izin Allah. Baik, sekadar itu dulu untuk Al-Quran. Kita sambung dengan pelajaran yang kedua. Semak semula pelajaran Saraf. Sekejap saya buka. Okey, bilangan berapa pelajaran Saraf. Bilangan berapa tu? 8. Okey. Bilangan 8 bab apa ni? Kita tengok. Ajwab. Ajwab, tasriful ajwab, tasrif ajwab. Min bab, daripada bab fa'ala yaf'ulu. Dulu dah dibagi contoh perkataan taubat. Taubat daripada taba. Taba mudhari'nya yatubu. Yatubu. Jadi taba ta'alif ba ni asalnya tawaba. Asalnya. Jadi alif tu sebenarnya ialah waw. Kenapa nak kenal alif tu waw? Tengok mudhari'. Kalau kita nak tahu alif tu sebenar, alif betul ke, alif tambah ke, ataupun alif ganti ke, tengok pada mudhari'. Kalau mudhari'nya ganti kepada waw, berarti alif tu adalah waw. Contohnya macam taba, mudhari'nya yatubu. Yatubu bertukar waw. Artinya alif tu waw asalnya. Kalau nak ambil asluhu tu mana asalnya ialah tawaba. Lalu jadi taba. Okey, contoh taba ni, taba yatubu, taubatan, tub, lata, tub, taibun, matubun, matabun, mitabun, tiba, yutabu. Baik, kita tamrin zaro. Zaro masdarnya ziaratan, ziarah. Makna ziarah, daripada perkataan zaro. Dan ziarah juga dah jadi bahasa kebiasaan kita. Kita gunakan perkataan Arab ziarah.
Kita tak ada bahasa. Kita ada bahasa Arab, ziarah. Okey, madinya ialah zara. Mudhari'nya apa? Sebut. Yazuru. Masdarnya ziaratan. Ziaratan. Amarnya zur. Nahi la tazur. Isim fa'il zairun. Isim maf'ul mazurun. Makan mazarun. Zaman mazarun. Alat mizarun. Madi majhul zero. Mudhari' majhul yuzaru. Okey, makna ziarah. Nombor 2, makna tawaf. Yang kita sebut tawaf-tawaf, berkeliling. Ya. Tawaf di Mekah, tawaf di Kaabah, ya. Tawaf Qodai. Pun tawaf juga, ya. Jadi perkataan tawaf ini daripada tofa. Tofa. Mudhari'nya apa? Yatufu. Masdarnya tawafan. Ya, amar tuf. Nahi la tatuf. La tatuf. Isim fa'il ta'ifun. Ta'ifun. Isim maf'ulnya matufun. Makan. Matofun. Zaman. Matofun. Alat. Mitofun. Madi majhul tifa. Mudhari' majhul yutofu. Itu makna tak daripada perkataan tawaf. Kemudian nombor 3, ada. Boleh makna kembali ataupun melawat. Tengoklah, kalau kita melawat orang sakit, boleh dikatakan makna melawat. Kalau kita kembali balik ke rumah, dimaknakan kembali. Jadi ada ni sama ada makna kembali atau melawat. Ada mudhari'nya apa? Ya'udu. Masdarnya audan. Amar ud. Nahi la ta'ud. Isim fa'il aidun. Isim maf'ul ma'udun. Makan. Ma'adun. Zaman. Ma'adun. Alat. Mi'adun. Madi majhul aida. Mudhari' majhul yu'adu. Lagi nombor 4, yang biasa dalam Quran kita jumpa perkataan qala. Ya, qala telah berkata ia. Ya. Baik, saya nak tanya, qala mudhari'nya apa? Sekarang ni qala ni qaf alif lam. Alif tu alif ke waw? Mana tahu dia waw? Mudhari'nya bertukar waw. Jadi bila bertukar waw itu asalnya qawala. Qaf waw lam asalnya. Qaf waw lam qawala. Lalu jadi qala. Sebab itu terkadang kalau seseorang tu mencari dalam kamus perkataan qala, qaf alif lam. Tak jumpa. Kenapa tak ada kat kamus ni qaf alif lam? Jadi, ya, kita tak tahu wazan dia. Qala ni asalnya qawala. Jadi kenalah cari dalam kamus qaf waw lam. Bila cari qaf waw lam, barulah jumpa perkataan qala. Dia akan tulis qaf waw lam qawala bracket qala. Dalam kamus macam tu. Senang macam ni lah untuk kaedah, kaedah yang senang. Kalau kita jumpa huruf mu'tal,
kita tak kenal, tak tahu alif ni alif ke, ya ke, ya ataupun waw. Kita tak tahu mudhari'nya lah contoh. Okey. Kita cari dalam kamus, pertama contohnya qaf alif tak jumpa. Bila qaf alif tak jumpa tukar jadi waw. Qaf waw alif. Okey, jumpa. Kalau perkataan lain, waw pun tak ada pun juga. Cari ya, qaf ya lam contohnya. Kalau perkataan lain lah, cari ya pula. 3 saja kaedah dia. Kalau tak jumpa alif, tukar jadi ya. Kalau tak ya, tukar waw. Macam tu. InsyaAllah jumpa. Ya. InsyaAllah jumpa. Itu cara nak mencari huruf fi'il mu'tal dalam kamus. Ya. Macam ni kalau kita dalam kita perkataan qala macam ni, memang tak jumpa pun. Ya. Kita kena cari qawala baru jumpa. Ya. Okey, sekarang ni teruskan qala yaqulu mudhari' masdarnya qaulan, amarnya kul. Yang selalu kita jumpa kul wallahu ahad, kul. Tu fi'il amar tu daripada qala. Nahinya la takul. Isim fa'il qailun. Isim maf'ul makulun. Makan dia makolun. Zaman makolun. Alat mikolun. Madi majhul qila. Wa iza qila lahum qila. Qila tu majhul ya. Telah dikatakan ia. Kalau kita tengok wazan yang pelik lah, yang pelik macam bunyinya qila macam ni kan, pelik. Qila ida tifa zira macam. Kalau pelik macam tu itu majhul tu. Wazannya majhul, artinya itu fi'il majhul. Ya, untuk fi'il mu'tal. Okey. Qila mudhari' majhul yuqalu. Okey, yang nombor 5, selalu kita guna perkataan ni soma sauman, mana puasa. Nawaitu soma ghodin, sauma ghodin. Sauma tu puasa, ghodin esok hari. Aku puasa, sauma nawaitu, ya aku puasa, sauma ghodin, sauma tu puasa, ghodin esok hari. Jadi perkataan sauma tu masdar. Masdar daripada sauma. Kalau waqaf saum. Ya, saum. Tu waqaf. Maknanya puasa. Okey, sauma mudhari'nya yasumu. Masdar dia sauman. Amar sum. Nahi la tasum. Isim fa'il shaimun. Isim maf'ul masumun. Makan. Masomun. Zaman. Masomun. Alat. Misomun. Ya. Madi majhul. Sima mudhari' majhul. Yusomu. Okey, lulus. Nombor 6, dama. Dama mudhari'nya apa? Yadumu. Ya, dama yadumu. Masdarnya dauman ataupun dawaman. Atau dawaman. Ada 2 masdar dia. Satu dauman, satu dawaman. Mana-mana boleh. Okey, amarnya apa? Dum. Nahi la tadum. Isim fa'il daimun. Isim maf'ul madumun. Makan. Madamun. Zaman. Madamun. Alat.
Midamun. Madi majhul. Dima. Mudhari majhul. Yudamu. Okey, satu makna saya nak mengikut wazan. Makna ya berkata. Berkata. Madi apa? Telah berkata ia. Ikut wazan ya, telah berkata ia. Mudhari ia berkata. Masdar perkataan. Amar katakanlah oleh engkau atau berkatalah oleh engkau pun boleh. Ya, katakanlah oleh engkau pun boleh. Nahi, jangan engkau berkata, jangan engkau katakan pun boleh. Isim fa'il yang berkata. Isim maf'ul yang dikatakan. Makan, tempat berkata. Zaman, masa berkata. Alat berkata. Madi majhul, telah dikatakan ia. Mudhari majhul, ia dikatakan. Satu lagi senang. Ya. Puasa. Kalau madi, telah puasa ia. Kalau mudhari, ia puasa. Masdar, puasa. Puasa. Puasa dah masdar lah tu. Tak kena letak kepuasaan. Tak kena lah puasa. Kalau amar, puasalah oleh engkau. Nahi, jangan engkau puasa. Isim fa'il yang puasa. Isim maf'ul yang dipuasakan. Makan, tempat puasa. Zaman, masa puasa. Alat puasa. Madi majhul, telah dipuasakan ia. Telah dipuasakan ia. Mudhari majhul, ia dipuasakan. Makna kenapa lemah sangat ni? Tambah-tambah ya. Tambah-tambah ya. Tambah telah, tambah tempat, tambah masa itu ya. Okey ya, tu kira dah lulus lah bilangan 8 tu. Akan datang kita masuk bilangan 9 disebut tasrifun nakis. Nakis ni ya, dia punya huruf mu'tal di akhir. Akan datang. Ya, saya bagi satu contoh iaitu tala ya. Tala yatlu. Jadi nanti ikut contoh tala itulah. Tala yatlu tilawah. Perkataan baca. Tilawah. Selalu kita sebut tilawatul Quran. Daripada madinya tala. Ta lam alif. Ta lam alif tala. Ya. Mudhari'nya yatlu. Dan ikut contoh tala yatlu tilawatan utlu la tatlu talin matluwun matelan mitlan tulia yutla. Nanti ikut contoh tu ada latihan-latihan, ada 5 latihan ya, saya dah hantar dekat dalam grup ya. Nanti tengok ya. Jangan terlupa lagi, terlupa nanti ingat tak hantar ya. Saya dah hantar dah, nanti tengok dalam grup tu ya. Okey. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pelajaran kita hari ini, insya-Allah. Sadaqallahul azim.